Okey, setakat itu saja apa yang saya nak kongsikan. Kalau ada soalan kita boleh bincangkan insya-Allah mana-mana yang sempat. Ya. Okey, boleh tak ayah ataupun atuk buat korban untuk anak ataupun cucu yang belum balik? Boleh, dengan syarat daripada harta ayah ataupun anak itu sendiri. Atuk itu sendiri, bukan daripada harta si anak. Boleh. Kata ni duit raya banyak ni, buat korban sikit lah. Tak boleh. Tak boleh. Korban ke, buat umrah ke, tak boleh. Kalau kita nak buat atas nama dia, nak buat atas nama dia boleh, tapi dengan harta kita. Dan sebenarnya tidak ada tuntutan daripada dia. Tuntutan ni daripada yang telah akil balik. Baik, ada. Boleh simpan setakat mana yang kita nak simpan. Asalnya kita akan, kalau kita baca hadis, kita akan jumpa satu hadis Nabi melarang daging korban disimpan lebih daripada 3 hari. Tapi ulama kata hadis itu mansukh. Walaupun hadis itu sahih, tapi hadis itu mansukh. Itu hanya terpakai pada awal Islam, ketika orang-orang Islam dalam kesempitan. Maka Nabi melarang daging itu disimpan, sama ada dia makan sendiri atau diagihkan kepada orang lain. Jadi selepas orang Islam mendapat keluasan, maka hadis itu telah pun dimansuhkan, dibenarkan untuk simpan. Boleh. Boleh. Sama macam kita buat tahlil ni, kita sedekah amal yang bersih mati, boleh. Buat atas nama dia, letak nama dia tu yang tak boleh. Okey. Ustaz, banyak kali pada kawasan kesembelihan kan nama itu Fadiyah, harapan sembelih kat surah amal tu. Ingat itu yang ni ada. Tak boleh tak boleh sembelih surau. Ni Putrajaya tak boleh. Ada tempat tu rezeki anak-anak di kawasan tu kan nak tenang kan. Nak tenang kan. Memang afdalnya ialah dia tempat sembelihan ni dia tak ada isu sebenarnya. Isu dia ialah sunat peserta sembelih sendiri atau sunat peserta menyaksikan. Jadi kalaulah sembelihan tu tak berlaku di tempat kita, tak ada masalah pun. Kita pergilah sana sembelih. Kita pergilah sana menyaksikan. Kita cakap dengan kandang tu, saya nak sembelih sendiri. Saya akan sembahyang raya berdekatan dengan kawasan tu dan saya akan datang sembelih sini. Boleh. Dia tak ada masalah pun. Boleh lah. Dia jadi susah dah sikit, cuma masih boleh. Masih boleh kita nak sempurnakan sunat-sunat itu. Kita pergi sembahyang di sana dan kita sembelih di sana, ataupun kita menyaksikan sembelihan kita. Orang lain yang tak ada kena-mengena tu tak ada masalah. Dia tunggu je lah kat rumah. Tunggu daging datang. Dia yang peserta itu yang pentingnya. Sama ada dia sembelih sendiri atau dia menyaksikan sembelihannya. Sembelih mana tu tak kisah sebenarnya. Mungkin satu-satu larangan tu atas maslahat yang lebih umum daripada maslahat menyaksikan sembelih itu sendiri. Jadi kita tak ada masalah. Okey. Ada lagi soalan? Ya. Boleh. Dia boleh menerima daging sebagai salah seorang orang yang berhak menerima daging. Boleh terima daging. Macam mana orang lain dapat 2 kilo, kita pun bagi dia 2 kilo. Kita tak bagi lebih lah, sebab kat situ nampak, walaupun kita tak niat pun, tapi kenapa bagi dia lebih? Soalan tu akan timbul lah. Jadi kalau nak bagi dia upah, bagi dia duit. Tapi sebagai orang kampung situ yang berhak menerima daging, dia berhak menerima 2 kilo. Kalau tukang sembelih tak ada dapat daging, tak ada orang nak sembelih. Tak ada orang nak sembelih ni. Boleh dapat daging, tapi sebagai orang lain, seperti orang lain yang biasa dapat 2 kilo, dia pun dapat 2 kilo. Okey. Kita apa dia? Kenapa kita tak layak? Kenapa kita tak layak? Sebab kita bukan orang situ ke macam mana? Dia tak ada isu orang situ ke bukan orang situ. Dia yang tak layak untuk terima daging kurban ni ialah orang bukan Islam. Itu je. Yang orang Islam semua layak. Kalau ada, kita layak. Walaupun dia kaya.
walaupun dia kaya. Orang kaya menerima sebagai hadiah, orang miskin menerima sebagai pemilikan. Kita boleh minta lah kalau orang tak bagi. Boleh lah minta, cuma orang bagi tak bagi je lah. Biasanya kita akan utamakan orang tempat kita lah. Biasanya gitulah. Dan di Siptaling pun memang kalau ikutkan orang datang tu ramai, tapi kita ada bagi kupon, jadi orang tempatan dulu, kemudian yang lain tu kita agihkan. Baik, ada lagi soalan? Tak ada, kita majlis kita sampai setakat ini saja dulu. Kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah terima ibadah kurban daripada sesiapa yang melakukan ibadah kurban, dan yang belum dapat taufik untuk melakukan ibadah kurban ni supaya diberi taufik lah untuk melakukan ibadah kurban. Dan Allah terima juga saudara kita yang pergi haji, yang pergi ke Baitullah. Allah terima haji mereka dan Allah pilih kita dalam waktu yang paling hampir untuk kita pergi ke Baitullah untuk menunaikan rukun haji. Wallahu alam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.